beri nasihat untuk kita kesemua dan saya sendiri. Ulama kata ahamul matalib lil insan salasatu. Yang penting bagi kita ingat 3 perkara. Duduk dalam kepala. Yang pertama, ayya'rifa khaliqahu. Mengenal Tuhan yang menjadikan kita. Penting sekali. Ulama berkata awaluddin ma'rifatullah. Yang penting agama Islam mengenal Allah. Bismillah. 4 minit. 3. Setengah jam kita berehat lah. Tengok nanti kesesuaian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa ghaddil basari wa hifdzil lisani wa qira'atil Qur'an. Ya Rahimu Ya Rahman Ya Karimu Ya Mannan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan kali ini ketika menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersabar, orang yang insaf, orang yang kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini segala yang baik itu datang daripada Allah dan ujian, malapetaka, bencana itu juga hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menguji insan sejauh mana ketakwaan dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang belajar akidah dan pengajian sifat 20 sangat memahami hakikat sesuatu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Azza wa Jalla laksanakan dengan sifat qudrahnya yang mengikut ketentuan kehendak yang telah Allah mahu dan Allah inginkan dengan sifat iradahnya. Di sinilah kita belajar
gabungan 4 sifat ma'ani Allah Azza wa Jalla, iaitu sifat qudrah, sifat iradah, sifat ilmu dan sifat hayah Allah Azza wa Jalla yang kita pelajari dalam pengajian sifat 20 dengan 4 serangkai sifat ma'ani. Tidak berlaku sesuatu di alam ini, di alam makhluk ini, melainkan dilakukan, diadakan, dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sifat qudrahnya dan mengikut apa yang sudah Allah Azza wa Jalla tentukan, kehendaki dengan sifat iradahnya berdasarkan sifat ilmunya. Dan 3 sifat ma'ani ini dibenarkan, disahkan oleh sifat hayah yang ada pada Allah Azza wa Jalla. Maka lengkaplah kesepaduan 4 serangkai sifat ma'ani ini, iaitu sifat hayah, ilmu, iradah dan qudrah daripada Allah Azza wa Jalla. Berlakunya sesuatu pada zaman sekarang ini, ketika ini dilakukan, diadakan, dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sifat qudrahnya, maka berlaku ia sekarang ini dipanggil sebagai ia dilakukan oleh Allah dengan sifat qudrahnya dalam ta'alluq tanjizi hadis, kerana berlakunya sekarang. Tetapi telah pun ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla sejak qadim lagi, sejak azali lagi. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim menyebutkan, innallaha kataba maqadir al-khalaiq 50,000 sanah qabla khalqis samawati wal ard wa ma bainahuma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis, bermaksud Allah takdirkan, dan qalam Allah Azza wa Jalla, makhluknya, menulis itu 50,000 tahun sebelum kejadian langit dan bumi ini. Maka ketentuan Allah ini Allah tentukan, Allah kehendaki dengan sifat iradah. Bila ditentukan qadim, azali, maka ini yang disebut sebagai Allah Azza wa Jalla menentukan sesuatu yang akan nanti berlaku kepada makhluk dengan sifat iradah dalam ta'alluq tanjizi qadim. Sudah pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan ilmunya, maka Allah tahu dengan ilmunya dengan ta'alluq tanjizi qadim. Harus kita faham hadirin, dalam sifat ilmu tidak ada suluhi qadim. Kenapa? Sebab kalau suluhi qadim itu bermakna Allah boleh tahu, Allah boleh tidak tahu, itu mustahil. Allah sudah tahu sejak azali lagi. Maka 3 sifat ini, iaitu sifat ilmu, iradah dan qudrah ini, dibenarkan adanya itu dengan adanya sifat hayah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat hayah tidak berta'alluq tetapi membenarkan, mengesahkan 3 yang kita sebutkan tadi. Begitulah indahnya pengajian sifat 20 untuk kita mengetahui tentang rahsia, hikmah sesuatu yang semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pertemuan kita pada hari ini dan seterusnya nanti untuk kita bicarakan kitab, iaitu ringkasan fiqh puasa yang saya yakin sebahagian besar daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sudah punyainya dalam bentuk PDF yang berwarna. Dan kitab ini adalah garapan Al-Faqir untuk memudahkan supaya nanti kalau kita nak pelajari tentang puasa lebih mudah dengan bergambar rajah, tambah lagi ada warnanya dan ada penulisannya di situ. Dan pagi yang mulia ini, hari yang pertama ini, kita akan bicarakan dahulu sesuatu yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Siapa yang ada kitab, maka boleh buka pada muka surat 1 yang ada di dalam PDF ataupun dalam kitab tuan-tuan itu. Mari kita lihat fakta bulan Ramadan. Yang pertama sekali, bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9 dalam kalender Islam. Sebab bulan yang pertama adalah bulan Muharram. Bulan Muharram, kemudian Muharram sampai ke seterusnya adalah bulan yang ke-9, iaitu bulan Ramadan. Bulan Muharram dan seterusnya. Yang kedua, bulan Ramadan ini adalah ketua
kepada seluruh bulan yang dipanggil Sayyidus Syuhur. Sayyid bermaksud ketua, Asyuhur maksudnya bulan-bulan. Jadi bulan-bulan di dalam Islam ada 12 dan ketua pada bulan-bulan ini adalah bulan Ramadan. Kalau disebut sebagai ketua bermakna mempunyai ciri-ciri dan sesuatu yang istimewa dibandingkan dengan yang lain. Kenapa tidak? Sebab dalam 12 bulan ini, bulan yang hanya satu-satunya disebut di dalam Al-Quranul Karim adalah bulan Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan jelas Allah sebutkan Syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Kita kalau berada di satu perkumpulan, umpamanya ceramah ataupun satu jamaah yang ramai mendengar kuliah ataupun tausiah ceramah seseorang, tiba-tiba dalam ribuan orang ini disebut nama kita. Bukankah ini suatu kemuliaan yang dibandingkan dengan orang lain yang tidak disebut? Begitu juga bulan Ramadan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dan kemuliaan ini akan kekal sampai bila-bila, sampai kekalnya Al-Quranul Karim. Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjaga sampai bila-bila. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang menurunkan az-zikra, iaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga Al-Quran itu sampai bila-bila. Terjaganya Al-Quran bermaksud terjaganya kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Maka antara kandungannya adalah ayat yang menyebutkan tentang Ramadan. Maka bermakna Ramadan itu akan kekal kemuliaannya itu sampai bila-bila dengan kekalnya Al-Quran, kitab yang mulia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang paling mulia adalah Al-Quranul Karim. Diturunkan dalam bulan Ramadan. Kerana kemuliaan yang ada pada Ramadan, maka Allah Azza wa Jalla yang maha mulia menurunkan kitab yang paling mulia, Al-Quran, kepada Nabi dan Rasul, malah manusia, malah makhluk yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada bulan yang paling mulia, bulan Ramadan, di malam yang paling mulia, Lailatul Qadar, di tempat yang paling mulia di muka bumi mengikut sebahagian ulama, iaitu Makkah Al-Mukarramah. Sebahagian yang lain mengatakan Al-Madinah Al-Munawwarah. Diturunkan, dibawa oleh malaikat yang paling mulia, Malaikat Jibril alaihi salam, dan diturunkan kepada umat yang paling mulia alal itlaq, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Masya Allah, tabarakallah. Kuntum, kamulah, kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Begitulah hadirin, kemuliaan di atas kemuliaan di atas kemuliaan. Mulianya bulan Ramadan sebab diturunkan Al-Quran. Bertambahnya kemuliaan Al-Quran kerana diturunkan pada bulan yang sangat mulia, iaitu bulan Ramadan. Hanya di bulan Ramadan ini ada salat tarawih. Itu juga satu kemuliaan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan yang lain. Di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan, malah dikatakan syaitan yang ganas-ganas itu diikat, dibelenggu pada bulan Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwabu as-sama'. Satu riwayat futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Dalam riwayat yang lain wa sulsilatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu langit, sebahagian menyebut hadis menyebut pintu-pintu syurga dibuka, dan ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Sebahagian yang lain syaitan-syaitan yang ganas.
Begitulah kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan ini. Mari kita lihat yang ketiga, ketika orang Arab memberi nama cuaca sangat panas yang dipanggil sebagai Ramadha. Inilah yang disebut oleh Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As. Orang Arab ketika menamakan sesuatu bulan dilihat bulan ini apa peristiwa yang berlaku ketika itu, maka umpamanya bulan Ar-Rabi'. Bulan Rabi' bulan musim bunga, bulan keadaan suasana yang sangat baik sekali, yang disebut sebagai Rabi', iaitu musim bunga. Bila musim bunga itu cuaca panas dengan cuaca sejuknya itu seimbang, sehingga malam dengan siangnya itu sama panjang, maka sesuai dan sangat elok untuk beribadah, sehingga siangnya itu sedap untuk berpuasa, tidak terlalu panas dan tidak terlalu panjang, dan malamnya itu sedap untuk berqiyamul lail dan berbuat amalan pada malam-malamnya itu, kerana tidak terlalu sejuk dan tidak terlalu panjang. Sebab itu disebut Ar-Rabi'. Begitulah juga Ramadan, ketika orang Arab menamakan bulan ini, cuacanya sangat panas sekali sehingga disebut yang sangat panas itu sebagai Ramdha. Akhirnya bulan Ramadan itu diambil dari perkataan Ramdha menjadilah Ramadan. Yang keempat, Ramadan adalah bulan membakar atau menghapuskan segala dosa. Ini disebut oleh Sayyidina Anas bin Malik, pembantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Subhanallah hadirin, Sayyidina Anas bin Malik ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di bumi Madinah, mak beliau yang bernama Ummu Sulaim bawa Sayyidina Anas ini dan bagikan kepada Nabi untuk menjadi khadam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu umur beliau 9 tahun dan beliau menjadi khadam Nabi 10 tahun. Bermakna ketika Nabi wafat, Sayyidina Anas bin Malik berumur 19 tahun. Beliau banyak meriwayatkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebab beliau adalah khadam ataupun pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sahabat Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu banyak meriwayatkan hadis sebab beliau duduk dekat Suffah, iaitu dia dekat dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dekat rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Ramadan itu disebut Ramadan sebab panas. Bila panas dia boleh menghancurkan batu-batu ataupun pejal-pejal yang lain. Jadi Ramadan kerana amalan yang dilakukan pada bulan ini, kesungguhan orang berbuat amal siang dan malamnya dengan baca Al-Quran, dengan qiyamul lail, dengan sedekah, dengan zikrullah dan sebagainya, itu amalan-amalan yang baik mampu membakar dan menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelum ini, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Mari kita lihat pada muka surat yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah. Puasa pensyariatan dan puasa Nabi. Puasa di sebelah kirinya itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah dan pada bulan Sya'ban, ketika umur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 55 tahun. Naam. Kenapa? Sebab Nabi kan kita tahu, sejarah harus kita fahami supaya syariat kita boleh hadam dan boleh kita faham dengan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bumi Makkah. Daripada umur 1 tahun sehingga umur 40 tahun, iaitu umur 40 tahun menjadi Nabi dan Rasul, baginda berada di bumi Makkah. Bermula umur 40 tahun sehingga umur 53 tahun, Nabi juga berada di bumi Makkah. Daripada umur 40 tahun itu sehingga umur 53 tahun, itulah yang dipanggil 13 tahun kerasulan ataupun istilah lain 13 tahun kenabian. Kenapa? Sebab ketika umur 40 tahun ni barulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dilantik, dibangkitkan menjadi Nabi dan Rasul. Maka bermula daripada sini barulah tahun pertama kenabian ataupun kerasulan. Tahun pertama, kedua kenabian ataupun kerasulan. Tahun ketiga kerasulan ataupun kenabian. Inilah yang disebut di dalam kitab-kitab sejarah, sirah, yang disebut tahun kenabian atau kerasulan. Bermula daripada 40 ini tadi. Sebab itu disebut tahun pertama kerasulan atau tahun pertama kenabian, bermaksud setahun sudah Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Maka peristiwa-peristiwa di sini sepanjang ini dipanggil berlakunya pada tahun pertama kerasulan atau tahun pertama kenabian. Barulah yang kedua, tiga, empat, lima, sampailah ke-13 kenabian ataupun tahun ke-13 kerasulan. Ketika itu umur Nabi SAW berumur 53 tahun. Jadi cantiklah daripada 1 sampai 40 itu baginda berada di bumi Makkah, 40 tahun sampai ke 53 juga berada di bumi Makkatul Mukarramah. Barulah selepas umur 53 tahun ini, barulah Nabi berhijrah ke bumi Al-Madinah. Berhijrahnya Nabi ke bumi Madinah tidak ada lagi digunakan tahun pertama kerasulan ataupun kedua kerasulan ataupun ke-14 ataupun 13 kerasulan, tidak. Kenapa? Sudah dipanggil Hijriyah, sempena mengambil peristiwa hijrahnya Nabi. Sebab itu tahun pertama Nabi berhijrah di bumi Madinah itu dipanggil satu Hijriyah ataupun satu hijrah. Tahun kedua itu dipanggil dua hijrah ataupun dua Hijriyah. Kalau nak guna kerasulan kenabian boleh? Boleh. Macam mana? Kan tadi tahun ke-13 kerasulan Nabi berada di bumi Makkah kan? Maka tahun pertama hijrah itu bermaksud tahun ke-14 kerasulan ataupun 14 kenabian. Tahun kedua hijrah itu bermakna tahun ke-15 kenabian atau ke-15 kerasulan. Boleh, boleh. Tapi ahli sejarah mengatakan oleh kerana peristiwa hijrah itu sangat besar, sangat banyak pengajaran ibrah yang boleh diambil dan peristiwa besar yang berlaku, maka tidak digunakan lagi kenabian atau kerasulan, maka dipakai dengan hijrah. Sebab itulah berlaku tahun pertama Nabi ketika berada di bumi Madinah itu selepas peristiwa hijrah disebut dengan tahun pertama hijrah, kedua hijrah, ketiga hijrah, sampai akhirnya nanti Nabi wafat pada tahun ke-11 hijrah. 11 hijrah bermaksud umur Nabi 63 tahun. Yang kita nak bicarakan sekarang, puasa yang kita nak bicarakan sekarang ini disyariatkan di mana? Bukan di Makkah tetapi di bumi Madinah. Begitulah hadirin, harus kita faham ini. Semua pensyariatan baginda Nabi SAW, hukum hakam itu semuanya berlaku di mana? Di period Madinah ini, bukan di Makkah. Melainkan pada ketika Nabi berumur 52 tahun berlaku peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Di situ sahaja pensyariatan solat pada awalnya, di awal pensyariatan solat, iaitu berlaku pada ketika umur Nabi 52 tahun di sini, iaitu ketika peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Selain daripada itu, semuanya pensyariatan itu berlaku ketika Nabi berada di bumi Al-Madinah selama 10 tahun. Jadi kerana itulah Al-Quranul Karim, kalau kita tahu sejarah sebegini, diturunkan dalam masa 23 tahun. Kenapa hadirin? Sebab 13 tahun bukankah Nabi berada di bumi Makkah tadi, iaitu seawal Nabi berumur 40 tahun menjadi Nabi dan Rasul, turunnya wahyu sebanyak 13 tahun. Sepanjang 13 tahun itu. Sebab itu ketika 13 tahun Nabi di bumi Makkah, diturunkan Al-Quran di situ. Kemudian disambung 10 tahun berada di bumi Madinah, maka 13 tahun campur dengan 10 tahun jadilah 23 tahun. Itulah dia tempoh penurunan Al-Quranul Karim yang Allah telah turunkan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah turunkan Al-Quran sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Tetapi Allah menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, yang tadi disebut dengan anzalna, inna anzalnahu.
Tetapi ayat yang kedua, inna nahnu nazzalna bermaksud diturunkan Al-Quran itu secara tadrijian, gradually, iaitu berperingkat-berperingkat. Satu sekaligus diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, itu sekaligus di langit dunia. Kemudian 23 tahun itu, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, itu secara tadrijian mengikut peristiwa dan keadaan yang tertentu. Itulah dua penurunan Al-Quran sesuai dengan keadaan Nabi 13 tahun di bumi Makkah dan 10 tahun di bumi Al-Madinah. Naam. Sekarang kita bicarakan tentang puasa. Puasa di mana tadi? Bukan di Makkah tetapi di Al-Madinah. 2 tahun Nabi berhijrah, maka Allah Azza wa Jalla syariatkan berpuasa bukan pada bulan Ramadan tapi pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Sebab itu kita letak di sini ketika Nabi berumur 55 tahun. Kan Nabi berada di Makkah 53. 54 tu satu Hijrah. 55 bermakna Nabi berumur 55 tahun ketika tahun 2 Hijriyah. Setelah 2 tahun Nabi SAW berpindah ke Al-Madinah. Naam. Mari kita lihat yang di sebelah kanan, berapa kali Nabi SAW berpuasa. Kalau kita tahu pensyariatannya pada 2 Hijrah kan. Kemudian Nabi wafat pada bila? 11 Hijriyah. Jadi 11 tolak dengan 2 jadi berapa? Jadi 9 tahun. Tahun 2 Hijriyah itu dikira sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dia jadi 10. Tadi kan kita kata 9. Kenapa? Pada tahun ke-11 Hijriyah, Nabi wafat pada bulan Rabiul Awal. Maka bulan Rabiul Awal itu kan sebelum bulan Sya'ban. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, barulah Rajab, Sya'ban, barulah Ramadan. Pada tahun ke-11 Hijriah itu Nabi tidak sempat berpuasa sebab Nabi wafat pada bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi hanya berpuasa pada 2 Hijriah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bermakna 9 kali 9 tahun inilah baginda Nabi SAW berpuasa. Sebab itu kita letak di sini, disyariatkan 2 Hijriyah dan Nabi wafat pada 11 Hijriyah. Tapi pada tahun ke-11 Hijriyah, Nabi tidak sempat berpuasa sebab Nabi wafat sebelum bulan Ramadan. Baik, 8 kali Nabi berpuasa 29 hari tidak penuh dan hanya sekali berpuasa 30 hari penuh. Sebab itu kita serahkan kepada pihak berkuasa. Kita ada jabatan mufti dan pihak berwajib dalam negara kita ini yang nantinya akan melihat hilal dan dengan cara ru'yah untuk menentukan Sya'ban itu ataupun Ramadan itu apakah 29 ataupun 30. Kita serahkan kepada waliul amri, pihak yang berwajib dalam negara kita ini. Mari kita lihat muka surat yang ketiga, hadirin. Fadilat puasa, sebenarnya banyak sekali fadilat puasa, cuma keterbatasan nota ini kita cuma bagi 2 sahaja di sini. Sebenarnya banyak lagi. Mari sama-sama kita lihat ayat 35 surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Artinya sesungguhnya orang lelaki yang Islam serta orang perempuan yang Islam dan orang lelaki yang beriman serta orang perempuan yang beriman
dan orang lelaki yang taat serta orang perempuan yang taat, dan orang lelaki yang benar serta orang perempuan yang benar, dan orang lelaki yang sabar serta orang perempuan yang sabar, dan orang lelaki yang merendahkan diri kepada Allah serta orang perempuan yang merendahkan diri kepada Allah, dan orang lelaki yang bersedekah serta orang perempuan yang bersedekah, dan orang lelaki yang berpuasa serta orang perempuan yang berpuasa, dan orang lelaki yang memelihara kehormatannya serta orang perempuan yang memelihara kehormatannya, dan orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak serta orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak. Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang sangat besar. Masya Allah. Bermakna apapun yang dilakukan oleh seseorang itu, satu, hendaklah dia orang yang Islam, yang kedua yang beriman, orang yang taat, orang yang sabar, orang yang merendah diri kepada Allah, orang yang bersedekah, dan orang yang berpuasa, orang yang menjaga kehormatan diri, orang yang menyebut nama Allah dengan banyak. Orang-orang sebegini, amalan-amalan yang disebutkan ini akan sangat dimuliakan oleh Allah, sehingga orang yang melakukannya itu mendapat keampunan dan pahala yang besar daripada Allah. Ayat ini menyebutkan pengampunan dahulu, baru pahala yang besar daripada Allah. Karena itu sebahagian ulama mengatakan untuk kita mendapat pahala, diampunkan dahulu dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu sebelum kita minta permintaan supaya diberikan ganjaran oleh Allah, digandakan ganjaran oleh Allah dengan syurganya, dengan pemberian dan lain-lain, pertama sekali dalam doa kita hendaklah dahulukan dengan mohon keampunan kepada Allah. Di mana pun kita berada, di mana keadaan sekalipun, waktu bila sekalipun, apakah kita berada di bulan yang mulia seperti bulan haram yang 4 itu, Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Rajab, bulan Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, apakah di bulan Sya'ban sebegini, ataupun bulan Haji, ataupun bulan Ramadan, itu semua bulan-bulan yang baik. Apapun permintaan, pertama sekali mesti kita mohon diampunkan dosa oleh Allah. Begitu juga di mana pun kita berada, hari apapun, termasuklah hari Jumaat yang paling mulia itu, hari Arafah, malam yang baik, malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar, tempat yang baik di Makkah, di Al-Madinah, di Bait Al-Muqaddas ataupun Maqdis, di masjid tempat yang baik, di Al-Masjidil Haram, di Al-Masjid Nabawi, Al-Aqsa, di mana pun tempat dan keadaan, permintaan yang seharusnya pertama sekali kita mohon kepada Allah adalah diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini isyarat yang ada di dalam ayat Al-Quran yang sangat mulia ini. Ternyata dalam ayat ini kita bacakan tadi, Masya Allah, puasa itu termasuk di dalam amalan yang sangat baik, sehingga siapa pun yang melakukan amalan puasa ini dengan benar, dengan betul, nanti kita akan bicarakan hukum hakamnya, akan diampunkan dosanya oleh Allah. Masya Allah, kalau dosa diampunkan oleh Allah, itu pemberian sangat besar daripada Allah, dan diberikan pahala yang bukan sedikit daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kegembiraan untuk orang yang berpuasa ini dan amalan-amalan yang baik tadi itu akan kekal dengan kekalnya Al-Quranul Karim. Mari kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, qala Allah berfirman, bermaksud ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi, sesuatu itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala tapi diungkapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pengucapan, dalam lafaz baginda. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amalan anak Adam, iaitu manusia, adalah untuk dirinya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya ia, iaitu puasa tadi, untukku dan akulah yang akan membalasnya.
Para ulama bahaskan amalan-amalan apa yang tidak dimiliki oleh Allah. Bermakna apapun amalan, apapun pensyariatan, apapun ibadah, kan itu miliknya Allah Azza wa Jalla. Tetapi kenapa dalam hadis ini dikhususkan kata Allah, fa innahu li wa ana ajizi bih. Akulah yang nanti puasa itu milikku kata Allah, dan aku nanti yang akan membalasnya. Kenapa demikian? Walhal solat tu milik Allah, sedekah miliknya Allah, haji, menutup aurat, baca Al-Quran, zikir, salawat, itu juga miliknya Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang telah menjadikan kamu dan apa yang kamu lakukan, itu semuanya datang daripada Allah, termasuk juga pensyariatan ini. Tetapi kenapa specifically Allah sebutkan puasa itu miliknya Allah? Ini dikupaskan oleh para alim ulama panjang. Sedikit kita sebutkan satu. Sebab puasa itu sangat special, orang tidak tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Orang kalau solat kita tahu pergerakan solat, bacaan dalam solat, rukun qauli, rukun fi'linya. Begitu juga amalan haji dan sebagainya. Tapi orang yang berpuasa, kita tidak tahu apakah orang itu berpuasa ataupun tidak. Muka sama sahaja, letih sama sahaja, segar sama saja, tapi kita tak tahu dia puasa atau tak puasa, kita tak tahu. Siapa yang tahu? Allah Azza wa Jalla. Nah, itu yang pertama. Oleh kerana eksklusifnya amalan puasa ini, sehingga sangat besar ganjarannya, Allah sahaja yang akan membalasnya. Kerana nilai ikhlas yang ada di situ, tidak ada orang yang tahu. Kalau kata orang kata sajalah, dia tengah puasa, dia minum air Milo, nah, dalam bilik dia seorang-seorang saja. Lepas tu dia keluar, dia buat letih, dia buat macam tak larat, siapa tahu? Seorang pun tak tahu. Baru tak saat dia minum air, dia telah membatalkan puasanya. Tapi siapa yang tahu? Allah Azza wa Jalla. Satu. Yang kedua, ketika berada di bilik berseorangan diri dengan ada air di hadapan, orang tahu. Walaupun tak ada orang, tapi Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Satu tegukan ataupun satu titik air pun tak berani dia minum. Kenapa dia tahu? Kalau dia minum bermakna membatalkan puasanya. Kenapa? Di situ nilai ikhlas. Allah Subhanahu wa taala letakkan ikhlas itu ada pada ibadah yang namanya berpuasa. Yang ketiga, para ulama mengatakan nanti adalah hadis, nanti kita akan bicarakan orang yang berbuat zalim dengan orang lain di hari kiamat nanti, orang ini akan dituntut pembalasannya oleh orang yang dizaliminya. Sehingga pahala-pahala amalan lain semuanya akan diberikan kepada orang yang dia zalim itu. Semuanya, termasuk puasa, termasuk sedekah, termasuk haji, termasuk umrah, buat baik semuanya. Kecuali satu sahaja. Pahala puasa Allah tidak bagi pada orang itu. Sehingga pahala puasa itu akan disimpan oleh Allah, supaya walaupun nanti pahala amalan yang lain itu habis barangkali, diberikan kepada orang yang dia pernah zalim di dunia, tetapi ada lagi pahala amalan yang dengannya nanti akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala asbab untuknya masuk ke dalam syurga nanti dan mendapat keridaan Allah. Maka amalan itu adalah puasa. Sebab itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan fa innahu li wa ana ajzi bi. Sesungguhnya puasa itu milikku. Ini khusus Allah sebutkan, dan akulah yang nanti akan membalasnya, sebab amalan puasa itu sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Was-siyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Naam, perisai daripada berbuat dosa dan kesalahan, menjadi perisai kepada hawa nafsu yang sentiasa mengalahkan orang kalau tidak kuat imannya, perisai kepada anggota badannya supaya jangan berbuat maksiat zahir dan batin. Demikian kita akan bicarakan kemudian. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Sekiranya seseorang berpuasa pada suatu hari, maksudnya kalau hari itu dia berpuasa, ya memang orang berpuasa siang, bukan puasa malam. Sebab itu disebut yaum, hari.
Janganlah dia berkata perkataan yang kotor dan meninggikan suara. Perkataan yang kotor termasuklah mengatakan benda yang tidak baik pada orang, menyebut keburukan orang, mengacau orang, mengumpat orang, memfitnah orang, bercakap bohong dan yang lain-lain. Dan jangan meninggikan suara untuk menunjukkan ketawadukan dan menjalani perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh rasa tawaduk dan merendahkan diri. فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُولْ إِنِّي صَائِمٌ. Sekiranya seseorang mencelanya atau mengajaknya bergaduh, katakanlah sesungguhnya aku berpuasa. Kenapa? Orang yang berpuasa itu sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang yang bertengkar, dia juga bertengkar, maka nanti walaupun puasanya sah, tapi mengurangkan pahala puasanya. Naam. Begitu juga boleh mengurangkan fadilat puasa itu sendiri pada dirinya dan takut-takut nanti ketika dia berpuasa sah puasanya, tetapi ketika dia mengumpat, bercakap bohong dan yang lain-lain, itu mendatangkan dosa pula walaupun sah puasanya. Maka alangkah ruginya orang yang sebegitu. Karena itu sebutkan inni saim, aku berpuasa, untuk mengingatkan dirinya dan untuk mengingatkan orang lain. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di dalam kekuasaannya, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya qasam ataupun sumpah. Bila disebut qasam, sesuatu yang serius, yang besar, akan disebutkan selepas itu. La khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wangian kasturi. Allah. Sangat menarik sekali ketika Maulana Syekh Zakaria Al-Kandahlawi dalam kitab beliau yang sangat barakah dan sangat karamah, iaitu kitab Fadailul A'mal, diterjemahkan di dalam banyak bahasa di dunia. Beliau menafsirkan ini mengikut sebahagian daripada ulama. Satu, kenapa? Memang bau mulut itu nanti tidak elok di dunia baunya, tetapi di hari akhirat akan harum baunya. Satu. Yang kedua, ini tanda Allah Azza wa Jalla mencintai orang itu sangat luar biasa. Mohon maaf sahaja ya, orang kalau dalam dunia percintaan, umpamanya dunia masih Masya Allah manis-manis lagi, kalau dia buat salah pun mungkin kawannya yang admire dengannya, it's okay, nothing, semuanya okay. Kalau orang itu minta tolong sedikit, maka dibagi tolong yang sangat besar dan banyak. Meminjam duit 100, maka dengan kasih sayangnya memberi 300. Ataupun orang itu memukulnya, it's okay sebab dia sayang pada orang itu, dia jadi rasa tak mengapa. Nah, apapun kejahatan ataupun kekerasan yang orang buat pada dia, semua dianggap ringan dan mudah sahaja. Sebab dia sayang pada orang itu. Allah Azza wa Jalla, bau mulut orang yang berpuasa tu, ya Allah, jangan cuba-cuba tengah puasa hembus kat muka orang. Nah, ini di sisi Allah Subhanahu wa Taala, bukan di sisi manusia ni. Jangan sekali hembus di muka orang. Saya orang mah ada ini lebih haram di sisi Allah. Dah bukan lagu tu nak tunjukkan Allah Subhanahu wa Taala, kata Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, cintanya, kasihnya Allah pada seseorang itu, orang yang berpuasa itu, hatta bau mulut yang tak haram tu pun di sisi Allah Subhanahu wa Taala sangat harum, seperti bau kasturi. Itu menunjukkannya apa? Mulianya satu ibadah puasa, dan mulianya orang yang melakukan ibadah yang mulia itu pada bulan yang mulia, kerana niat yang mulia, ikhlas kepada Allah yang sangat mulia, Allah Subhanahu wa Taala. Lis-saimi farhatan yafrahuhuma. Orang yang berpuasa mempunyai dua kegembiraan. Idza aftara fariha bi fitrihi. Ketika dia gembira dengan berbuka puasanya, ketika buka puasa seronoklah kita. Karena itu disebut dia gembira dengan berbuka puasanya. Masya Allah, walaupun yang dimakan nanti itu akan mudah dan simple, mungkin dengan
nasi dengan lauk yang biasa, dengan kuih yang biasa sahaja, tapi kegembiraannya sangat luar biasa. Hatta kalau dengan kurma, dengan minum air sekalipun akan bergembira. Nah, itu kegembiraan yang pertama di dunia. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, dan dia bergembira ketika bertemu dengan Tuhannya, dia bergembira dengan puasanya. Masya Allah, ternyata nanti insya Allah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan gembira sekali. Kenapa? Kerana puasa itu nanti akan memberi kebaikan kepada orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat, sehingga dia menjadi orang yang sangat gembira kerana puasa yang telah dia lakukan di dunia itu. Hadis ini riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam. Mari kita lihat pada muka surat yang keempat, hadirin, puasa, pengertian dan hukumnya. Di sebelah kiri puasa, pengertiannya dari segi bahasa iaitu al-imsak. Al-imsak, menahan diri daripada sesuatu. Seseorang yang menahan diri daripada sesuatu itu namanya al-imsak. Sebab itu al-imsak itu nanti kita akan bicarakan bukan sahaja pada ketika berpuasa, tidak. Hatta di dalam bulan Ramadan sendiri, hadirin, kita akan lihat imsak itu ada beberapa jenis. Baik, siapa yang ada kitab sekarang, mari kita lihat imsak itu ada 4 jenis. Silakan siapa yang ada bukunya, silakan melihat pada muka surat 32. Ini dari segi bahasa kita bicarakan imsak itu ada 4. Pertama sekali, muka surat 32, hadirin, 4 jenis imsak, iaitu menahan diri daripada makan dan minum sehingga masuk waktu maghrib. Itu dari segi pengistilahan yang biasa. Baik, pertama sekali yang ini kita nak bicarakan sekarang. Apa dia? Kita katakan imsak dari segi bahasa menahan diri daripada sesuatu. Baik, cuba kita lihat muka surat yang keempat. Muka surat yang keempat, apa maksud puasa dari segi syarak? Dari segi syarak, menahan diri daripada makan dan minum. Maksudnya jangan makan dan jangan minum, serta perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Nanti kita akan lihat pengajian akan datang, ada 9 perkara yang boleh membatalkan puasa. Jangan dibuat. Itu maksudnya kita tahan diri itu. Daripada bila? Bermula daripada terbit fajar sadiq. Fajar sadiq, fajar maksudnya cahaya pagi. Sadiq bermaksud benar. Kenapa? Sebab ada cahaya yang tidak benar. Cahaya itu namanya fajar kadhib. Kadhib maksudnya bohong. Fajar maksudnya cahaya pagi. Sebelum timbulnya ataupun keluarnya cahaya benar ataupun fajar sadiq, didahului dahulu dengan fajar kadhib. Macam mana nak tahu? Sekitar lebih kurang 20 minit lebih kurang sebelum waktu subuh yang sebenar ataupun belasan minit akan keluar satu cahaya yang menegak daripada utara ke selatan ataupun selatan ke utara, halus sekali. Cahaya pagi itulah namanya fajar. Kenapa dia panggil kadhib? Kadhib bohong. Sebab ketika kita melihat cahaya tadi keluar, kita confuse. Kalau nak katakan sudah subuh, di sekeliling kita masih lagi gelap. Kalau nak katakan belum subuh, cahayanya sudah keluar. Jadi cahaya tadi itu seolah-olah dia membohongi kita. Walau sebenarnya belum masuk subuh lagi. Sebab itu disebut cahaya ini dengan fajar kadhib, fajar yang bohong. Nanti 15 minit selepas itu akan keluar satu lagi cahaya yang terang, yang jelas daripada yang pertama tadi. Kalau tadi dia menegak, sekarang dia melintang daripada timur ke barat, barat ke timur. Cahaya tadi itu namanya fajar. Oleh kerana itu betul-betul benar-benar masuk waktu subuh, benar kata orang Arab, sidq ataupun sadiq, yang benar, maka dipanggillah cahaya itu cahaya yang benar dalam bahasa Arabnya fajar
sadiq, benar-benar. Apa maksud benar-benar? Benar-benar telah masuk waktu subuh. Ini kita bicarakan sekarang. Yang tak boleh makan dan tak boleh minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa tadi jangan dibuat bermula bila tu? Bermula daripada terbit fajar sadiq yang kita sebutkan tadi tu sehingga terbenam matahari. Terbenam matahari tu bila? Waktunya waktu maghrib. Daripada subuh sampai ke maghrib. Itulah dia tempoh, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bersama dengan suami ataupun isteri, dan jangan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nanti kita bicarakan ada 9 perkaranya itu. Dengan niat, mesti niat. Bila niatnya? Waktu malam hari. Dengan syarat-syarat yang tertentu. Inilah ta'arif imsak yang merujuk kepada puasa. Tapi jangan lupa, dari segi bahasa tadi kita sebut imsak tu ada 4. Mari kita patah balik pada muka surat yang ke-32 hadirin. 4 jenis imsak, iaitu menahan diri daripada makan dan minum sehingga masuk waktu maghrib 1. Kalau dikatakan menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar sadiq sehingga terbenam matahari maghrib dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu, itu kena tahan diri kan, jangan makan dan minum kan, dan jangan buat perkara yang membatalkan puasa. Bila tu? Daripada subuh sampai maghrib. Itu namanya imsak. Inilah yang kita sebut pengertian puasa dari segi syarak. Tapi jangan lupa ada juga imsak dalam pengertian yang lain. Contoh, malam tadi, contohnya yang pertama sekali kita lihat, sengaja tidak berpuasa Ramadan. Dah bulan Ramadan dah masuk katalah pukul 10 dah. Tapi dia sengaja tak berpuasa Ramadan. Purposely, bukan sebab-sebab yang lain, satu. Yang kedua, tidak berniat pada malam tadi. Ni bulan Ramadan ni. Tapi malam tadi dia tak berniat, sama ada satu sengaja ataupun dia lupa. 2. 3. Dia sahur kerana menyangka masih malam. Katalah dia sahur, dia duk rasa macam duk malam lagi dia pun makan sahur. Rupa-rupanya hakikatnya sudah masuk subuh. Orang sebegini 3. Dalam keadaan yang ketiga, yang keempat, berbuka puasa dan menyangka sudah maghrib. Dia duk rasa maghrib dah masuk. Terus dia makan cendol. Maka orang sebegini kena imsak 4. Yang kelima, dia yakin hari ini 30 Syaban tapi sebenar-benarnya sudah pun masuk 1 Ramadan. Bila ada orang habaq, ya Syekh, masuk Ramadan dah ya akhi. Apa yang dia harus buat? Dia kena imsak. Naam. Yang keenam, terminum ayak kerana berlebih-lebihan ketika madmadah, berkumur-kumur. Istinsyak, memasukkan ayak dalam hidung. Kalau kita berpuasa lalu kita berwuduk, hukumnya boleh? Boleh. Kita madmadah maksudnya ambil air. Kalau dalam pipe kita ambil sebegini ya. Dan kita letak di sini ataupun begini pun boleh juga, letak sini, tapi banyak sangat ambil lagu ni. Ataupun di kolah kita ambil cedok buat begini. Maka tu namanya madmadah. Berkumur tu namanya madmadah. Tapi jangan berlebihan. Sama juga dengan istinsyak. Istinsyak itu maksudnya masukkan air ke dalam hidung. Jangan ditarik sampai hilang ayak tu, bukan. Istinsyak, ambil ayak masuk dalam hidung dan dihembus kembali. Caranya lagu ni, kalau kata pipe kita tadah lagu ni. Dan kita boleh masukkan terus ke hidung dengan tangan kanan dan keluarkan dengan tangan kiri. Itu namanya istinsyak. Begitu juga ketika kita ambil air daripada qullah, di kolah masjid ataupun surau, kita cedok dan kita masukkan terus dan buang sebegitu. Itu cara yang pertama. Tapi cara yang lebih baik dan lebih jimat, kata ulama, dengan ambil satu cedok ataupun satu air tadi, melakukan 2 perkara. Madmadah dengan istinsyak. Umpamanya sebegini. Kita ambil air ataupun tadahkan air dan letakkan di hidung dan mulut sekaligus begini. Maka akan terbahagi air satu pada mulut, yang kedua pada hidung untuk kita gunakan istinsyak. Begitu. Sekaligus begitu. Maka kita istinsyak, buang, dan air yang ada pada tadi kita kumur sekaligus. Itu lebih bagus.
untuk menjimatkan air. Tetapi kalau tak biasa, kita boleh gunakan satu-satu. Ketika berpuasa boleh tak buat tu? Boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Tapi kalau terminum air kerana berlebih-lebihan, ketika madmadah, berkumur-kumur dan istinsyak, masukkan air dalam hidung dan membuangnya berlebih-lebihan lalu termasuk air, itu batal hukumnya. Tetapi boleh tak dia makan minum selepas? Tak boleh. Itu namanya imsak. Dan mandi yang tidak sunat, umpamanya mandi biasa, tak ada sebab apa-apa, ataupun mandi wajib, mohon maaf, barangkali malam tadi berhadas atau berjunub, baik lelaki dengan perempuan, ketika masuk subuh belum lagi mandi wajib, sah puasanya? Sah puasanya. Mungkin terlalu sejuk dan sebagainya. Lalu ketika nak subuh ataupun setelah subuh, lalu dia mandi sekitar pukul 8, mungkin terlelap tidur dan sebagainya, sah puasanya? Sah. Tapi hukumnya makruh sebab sudah masuk hari berpuasa dalam keadaan masih berjanabah ataupun masih berhadas besar. Sah puasanya? Sah. Tapi ketika dia mandi, boleh tak dia mandi? Boleh. Tapi jangan mandi berlebih-lebihan. Mandi macam biasa sahaja. Tapi kalau mandi berlebih-lebihan, termasuk juga mandi yang tidak sunat, maka hukum puasanya itu boleh membatalkan puasa. Sebahagian ulama mengatakan, tetapi dia tidak boleh makan dan minum. Hadirin, orang sebegini dinamakan imsak juga. Apa maksud imsak? Tak boleh makan, tak boleh minum sebagai denda. Ya, kita bicarakan bab imsak dulu. Jadi imsak itu ada pelbagai. Kalau tidak makan dan tidak minum bermula daripada subuh sampai ke maghrib, itu namanya istilah puasa dari segi syarak. Tapi ada juga orang yang malam tadi tak berniat, lalu ketika subuh, boleh tak dia berpuasa? Tak boleh berpuasa dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, sebab niat itu mesti tabyid. Tabyid maksudnya waktu malam. Ketika siang tak boleh dia berpuasa dah. Tapi apakah boleh makan dan minum? Tidak boleh. Sebab sebagai denda. Sama juga malam tadi dia makan sahur menyangkakan masih malam tapi sebenarnya sudah siang, atau dia buka puasa menyangkakan masih dia sudah malam tapi masih siang. Dan 6 perkara ini tadi, orang sebegini tidak boleh makan dan minum, wajib dia menahan diri daripada waktu itu sampai ke waktu maghrib nanti sebagai denda walaupun tidak puasa. Itu imsak yang kedua. Imsak yang ketiga, turuwul mani', iaitu datang penghalang. Ada beberapa keadaan. Satu, ketika sedang berpuasa, dia tengah puasa ni, kanak-kanak jadi baligh. Kanak-kanak kan tak wajib berpuasa, tapi dia berpuasa juga. Tapi ketika dia berpuasa tu dia baligh, dia jangan makan minum lepas itu. Walaupun kanak-kanak bukannya wajib kan, kalau berpuasa bukannya wajib. Yang kedua, orang yang bermusafir menjadi bermukim. Dia tadi bermusafir, boleh tak kalau tak puasa? Boleh. Ketika itu dia berpuasa. Ketika dia bermukim, ketika itu tahan diri, jangan buka puasa. Walhal ketika bermusafir, boleh tak kalau tak berpuasa? Boleh. Tapi ketika dia bermusafir dah jadi mukim, maka tidak boleh lagi dia buka puasa, dan hukumnya haram kalau dia batal puasa, wajib dia imsak. Dan orang yang sakit jadi sembuh. Orang sakit boleh tak berpuasa? Boleh. Tapi kalau tak berpuasa boleh tak? Ya, boleh kalau tak berpuasa. Tapi ketika dia berpuasa, tak boleh dia membatalkan puasa itu. Itu namanya imsak yang wajib. Itu namanya turuwul mani'. Maksudnya apa? Telah datang penghalangnya untuk dia tidak boleh buka puasa. Yang terakhir, zawalul mani', iaitu terangkat penghalang. Satu, orang kafir bila sudah masuk Islam. Yang kedua, orang gila ketika sudah sembuh, dan yang orang haid ataupun nifas ketika suci. Ketika itu kan orang haid dan nifas tak puasa kan? Tapi bila dah suci, macam mana? Nak puasa tak? Tak. Dia sunat imsak. Maksudnya dia jangan makan dan minum lagi sebab dia sudah suci. Sunat tapi nak makan dan minum boleh? Boleh. Itu sekadar hadirin kita bicarakan ada 4 jenis imsak. Kita lompatkan daripada muka surat yang keempat tadi, jauh kita lompat sampai muka surat 32 supaya ada kesinambungan dalam perbahasan ini. Yang dikatakan imsak itu ada 4, ada yang mesti wajib dan ada juga yang sunat. Baik, mari kita kembali
dalam perbahasan yang terakhir barangkali untuk pengajian kali ini, iaitu hukum puasa. Puasa ini hukumnya adalah fardu ain, iaitu wajib ke atas setiap orang Islam yang telah cukup syarat-syaratnya. Nanti kita akan bicarakan apakah syarat-syarat yang mewajibkan seseorang itu berpuasa. Sehingga kefarduan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Sehingga kata ulama, ini menunjukkan wajibnya dari segi nas dan dari segi mantuknya dan mafhumnya, seperti yang tertera di dalam ayat yang ke-183 surah Al-Baqarah. Sehingga sesiapa yang mengingkari kewajipan puasa, walaupun dia tahu hukumnya itu wajib, maka dia dianggap sebagai terkeluar daripada Islam, na'udzubillah min dzalik, kafir. Tapi kalau dia tak tahu, maklum sajalah baru masuk Islam, ataupun dia tak tahu hukum hakam Islam, jauh daripada ulama, maka tidak dihukumkan sebagai kafir. Jadi hadirin, wajib kalau sudah cukup syarat-syarat yang kita akan bicarakan esok hari insya-Allah untuk berpuasa, dan kalau tidak berpuasa maka hukumnya berdosa. Maka kalau dia mengingkarinya walaupun dan dia tahu hukumnya tak boleh, maka boleh jatuh kepada kafir, na'udzubillahi min dzalik. Mari kita lihat sedikit pada muka surat yang terakhir hari ini, muka surat yang kelima, ketika Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya apa? Kamu mendapat takwa daripada ibadah puasa kamu tadi. Surah Al-Baqarah ayat 183. Sebahagian ulama menyebutkan supaya jelas puasa orang-orang terdahulu tu macam mana tu. Lalu sebahagian kitab menyebutkan puasa para nabi terdahulu, kalau Nabi Adam alaihissalam puasa baginda 3 hari sebulan, iaitu pada hari yang ke-13, hari ke-14 dan hari yang ke-15, itu disebut puasa hari-hari bid ataupun hari-hari putih. Demikian. Menarik sekali di dalam kitab Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq karangan Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa qaddasallahu sirrahu. Beliau menyebutkan ada satu riwayat bahawa ketika Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi ini, dikatakan qil sahaja, ya, dikatakan keadaan Nabi Adam sedikit gelap badan baginda. Lalu difirmankan kepada Nabi Adam berpuasa sum 13, berpuasalah kamu pada hari ke-13 bulan Hijriyah, sudah tentu. Lalu Nabi Adam berpuasa pada hari yang ke-13. 1/3 badan Nabi Adam menjadi cerah. Berpuasa lagi pada hari yang ke-14, 2/3 menjadi cerah. Berpuasa lagi pada hari yang ke-15, maka seluruh badan Nabi Adam menjadi cerah seperti biasa. Sebab itu dipanggil hari-hari cerah ataupun hari-hari putih. Itu sebahagian ulama mengatakan. Tapi kebanyakan alim ulama mengatakan yang dikatakan puasa pada hari ke-13, ke-14, ke-15 disebut sebagai hari-hari putih kerana malamnya itu bulan akan mengeluarkan cahaya yang cerah, cahaya yang banyak, yang terang. Cuba lihat pada malam ke-13, malam ke-14, malam ke-15, kan cahaya bulan terang kan? Sebab itu dipanggil hari-hari putih. Naam. Qil, Nabi Adam berpuasa pada 10 Muharram ketika bertemu dengan Sayyidatina Hawa. Masya Allah, tabarakallah. Kita akan bicarakan nanti kalau ada kesempatan yang sebegini. Dikatakan Nabi Adam berpuasa pada hari Jumaat kerana hari Jumaat Nabi Adam dijadikan dan diturunkan ke bumi dan diterima taubat Nabi Adam alaihissalam.
Tapi harus kita tahu, taubat di sini bukan taubat daripada dosa, ya, taubat daripada kesalahan. Sebab para malaikat, para nabi dan rasul, mereka maksum, tidak berbuat dosa. Mana-mana kitab yang kita baca, kitab berbahasa Arab ataupun berbahasa Melayu, bahasa apapun, yang dulu dengan yang sekarang, kalau disebut Nabi bertaubat ataupun Rasul bertaubat, hendaklah difahami dengan bertaubat daripada kesalahan, bukan taubat daripada dosa. Sebab Nabi dan Rasul itu maksum, orang yang tidak berbuat dosa dan kesalahan, dan tidak berbuat dosa dan tidak berbuat maksiat, tetapi kesalahan itu lumrah sebagai manusia yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan manusiawi biasa. Mari kita lihat Nabi Idris alaihi salam dikatakan berpuasa sepanjang tahun. Nabi Nuh alaihi salam dikatakan berpuasa sepanjang tahun. Qil puasa pada hari-hari putih 13, 14, 15 tadi. Nabi Musa alaihi salam ketika nak bermunajat kepada Allah berpuasa 40 hari 40 malam. Masya-Allah. Dikatakan di dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kalau tidak silap saya, Nabi Musa alaihi salam pada asalnya disuruh berpuasa 30 hari 30 malam. Pada hari ataupun malam ke-30 Nabi Musa menggosok gigi. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, wahai Musa, apakah kamu tidak tahu inna khulu famis saim atyabu indana min rihil misk?" Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi kami daripada bau kasturi. Kamu tak tahu ke? Fasum asharan, maka puasa lagi 10 hari. Sebab itulah Nabi Musa berpuasa 10 hari lagi, jadi lengkaplah 40 hari 40 malam. Nabi Daud alaihi salam, dan inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa yang terbaik, iaitu sehari berpuasa, sehari berbuka. Nabi Ibrahim alaihi salam berpuasa sehari dan berbuka sehari seperti puasa Nabi Daud alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam berpuasa 40 hari ketika berada di dalam perut ikan, dan sangat bagus sekali ketika kita sekarang diuji oleh Allah dengan suasana virus sebegini. Sangat baik kita amalkan zikir Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin, paling kurang 100 kali, itu sangat bagus sekali. Dan Nabi Isa alaihi salam berpuasa 50 hari, barulah disyariatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa kita dengan puasa-puasa sunat yang lain dan puasa yang wajib pada bulan Ramadan sepenuhnya. Maka inilah syariat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping puasa-puasa sunat yang lain, insya-Allah esok hari kita akan bicarakan pula keadaan puasa ketika di awal permulaan Islam, bagaimana keadaannya. Berjumpa kembali esok hari dalam membicarakan kitab ringkasan fiqh puasa. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku yang ada di tangan saya ini adalah buku Ratib Al-Haddad, iaitu susunan doa-doa, bacaan-bacaan yang berupa ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, istighfar, tahmid, tahlil, hauqalah dan sebagainya, yang disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ratib Al-Haddad merujuk kepada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang menyusun ratib ataupun bacaan ini. Ratib Al-Haddad disebut juga dengan Ar-Ratibus Syahir, ratib yang sangat terkenal. Kenapa? Satu, kerana Al-Imam Al-Haddad juga menyusun bacaan-bacaan yang lain, tetapi yang paling terkenal ratib ini. Yang kedua, kerana ratib ini diamalkan oleh ramai orang di dunia ini daripada dulu sampai sekarang. Kelebihan Ratib Al-Haddad ini sudah banyak sekali diperkatakan oleh para alim ulama. Dengan dimakbulkan doa oleh Allah, dimudahkan urusan,
terselamat daripada bala bencana dengan izin Allah, diberikan kemudahan dalam sesuatu urusan. Dan lebih spesifik, para ulama mengatakan jika kita ingin mendapat husnul khatimah, maka lazimkanlah membaca Ratibul Haddad ini. Disertakan di sini juga sedikit tentang riwayat hidup Imam Al-Haddad rahimahullahu rahmatan wasi'ah, tulisan beliau, akidah beliau, kesungguhan beliau dalam berdakwah dan pujian ulama terhadap beliau, masyayikh dan kitab dan karangan beliau, serta kata-kata yang boleh kita ambilkan hikmah dan pengajaran daripadanya. Inilah dia kitab yang kecil tetapi manfaat yang sangat besar dan memberi kebaikan kepada kita insya-Allah di dunia ini, juga untuk kebaikan di hari akhirat insya-Allah.